tidak membenarkan parlimen ini berbincang mengenai kuasa pendakwaan oleh peguam negara. 127 perlembagaan jelas mengatakan mahkamah kita tak boleh bicarakan conduct of the judge. Tapi perkara mengenai kuasa pendakwaan 145 tidak ada halangan untuk parlimen ini berbincang. Dan selalunya bila kita pergi mahkamah, mahkamah kata bawa ke parlimen untuk bincang. Sekarang sebab tu saya sebagai ahli parlimen tak bawa. Minta ini saya rasa perlu disegerakan. Saya rasa saya mohonlah supaya dibawa inherent power dengan izin pihak speaker tuan yang ketua untuk supaya reconsider balik keputusan tersebut. Tak salah saya rasa untuk reconsider. Terima kasih. Saya sengaja biarkan Al Yang Berhormat untuk teruskan tadi hujah. Menangkan Al Yang Berhormat adalah ahli baru. Itu konvensi kita di parlemen tidak boleh ganggu. Tetapi sebagai makluman, begini Yang Berhormat. Perkataan yang disegerakan itu dalam konteks parlemen adalah berbeda maknanya dibandingkan dengan konteks di luar parlemen. Maksud disegerakan ialah isu yang dibawa itu perlu juga dibincang mengetepikan agenda yang selalu dibuat karena tidak ada lagi peluang untuk membincang hal itu kalau tidak dibincang juga. Sebab dia Yang Berhormat Catulak begini. Pertama, hal penyiasatan polis adalah penyiasatan jenayah. Kalau kita bincang soal-soal penyiasatan jenayah, ianya akan menjejaskan penyiasatan karena ada hal-hal soal-soal saksi-saksi. Konvensi parlemen kita tidak benarkan. Kedua, saya sebelum mengambil tindakan seperti ini menolak usul yang dibawa oleh Yang Berhormat di bawah 18.1, saya perlu minta maklumat daripada pihak-pihak yang berwajib. Saya dipahamkan melalui tulisan yang bertulis kepada saya ialah siasatan yang sedang dibuat ini ada kaitan dengan kes-kes yang telah pun dibawa di mahkamah sekarang ini. Maka dia juga mengaitkan peraturan mesyuarat, yaitu subjudis. Yang utamanya kenapa saya menolak Yang Berhormat ialah sekarang ini kita sedang sisi berbahas ucapan diraja. Apa yang Berhormat timbulkan dalam peraturan mesyuarat 1 akan dijawab oleh menteri. Tetapi dalam hal itu terpaksa kita sisihkan 1 jam untuk berbahas. Siapakah yang menghalang Yang Berhormat untuk menimbulkan yang Berhormat timbulkan itu dalam nanti membahas ucapan diraja yang boleh juga dijawab oleh menteri yang berkenaan. Itu sebabnya Yang Berhormat. Bukan saya menghalang dan tidak nampak isu itu adalah isu yang tidak serius. Itu beza dia. Jadi kalau Yang Berhormat mau bincang pasal soal itu, tunggu saya mempengurusi mesyuarat, berdiri, saya bagi Yang Berhormat Chan untuk bercakap. Kalau 20 orang, 20 menit Yang Berhormat dalam bercakap, saya kasih 20 menit cakap pasal hal itu saja, selective prosecution. Dan akan dijawab sama. Tidak payah mengesampingkan agenda yang ada. Harus paham itu semua. Terima kasih Yang Berhormat. Jadi sekarang saya dipahamkan bahwa yang berbahas seterusnya ialah pematang pau, dan pematang pau ada 15 menit lagi. Sila, tetap mangga. Terima kasih. Yang Betul. Semalam saya ucapkan tahniah walaupun Yang Betul tidak ada dalam dewan. Keduanya dalam menjunjung kasih bertitah Tuanku Yang Betul Agung, ditekankan soal menghormati perlembagaan, ditekankan soal ketelusan, dan oleh demikian saya ingin memulakan dengan menyentuh apa yang disebut oleh Yang Berhormat Sepang tentang pendakwaan terpilih. Peranan peguam negara ini dah lama, banyak dibincangkan di parlimen bertahun-tahun, tapi nampaknya tidak berani disentuh oleh pemimpin-pemimpin kerajaan. Ini juga menimbulkan banyak persoalan mengapa seorang yang begitu tercemar dan dikritik kerana pendakwaan terpilih berulang kali dibiarkan begitu bermaharajalela. Soalnya tidak kita pertikai hak mendakwa siapa, Yang Muhammad Tian Chua, Tamrin Tun Abu Ghaffar, Haris Ibrahim, dan paling akhir Yang Muhammad Datuk Musa Musa. Tetapi siapa dalam negara ini boleh pertikai bahawa isu yang disebut serangan yang seditious ini hanya berkaitan, kononnya dilibatkan dengan ahli-ahli dan pimpinan pembangkang atau Pakatan Rakyat. Jadi maknanya dalam sistem pelaksanaan Malaysia, satu Malaysia ini
ada 2 undang-undang. Satu untuk mempertahankan semua keterlanjuran dan pelanggaran dan jenayah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Barisan Nasional, dan satu hanya menyerang dan menggunakan institusi termasuk peguam negara dan jabatan peguam negara. Saya ingin penjelasan langsung dari Menteri berkenaan dengan keterangan langsung dari peguam negara untuk mempertahankan pendirian dia. Isu yang penting bagi kita juga ialah isu yang ditekankan oleh titah Tuanku Yang di-Pertuan Agong mengenai perlembagaan. Saya bagi contoh yang kita bicarakan tentang kedudukan orang-orang Melayu, memartabatkan apa yang dimaktubkan dalam perlembagaan. Mengapa mutu penguasaan bahasa kebangsaan tidak ditingkatkan sewajar dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi? Dalam perkembangan peningkatan bahasa di rantau Indonesia, Brunei, malah dalam beberapa aspek Singapura sendiri, kita dapat kesan mutu penguasaan bahasa Melayu itu jauh lebih mantap di negara-negara berbanding dengan apa yang diusahakan dalam negara kita. Media rasmi kerajaan, program-program rasmi kerajaan, program-program latihan khusus untuk mengangkat martabat dan perluasan penggunaan bahasa itu tidak dilakukan. Dan ini bukan masalah Cina, bukan masalah DAP, bukan masalah pembangkang. Ini isu yang dipersetujui oleh semua. Hanya dijadikan laungan modal politik murahan, tetapi tidak ada tindakan yang berkesan. Oleh demikian saya menggesa kerajaan supaya lebih telus dan ikhlas dalam melaksanakan program memartabatkan bahasa dan mengangkatnya sewajar sebagai suatu bahasa yang bahasa ilmu dan bahasa budaya. Sama dalam keadaan dalam memartabatkan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Siapa yang pertikaikan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan? Siapa yang mengatakan bahawa negara ini akan jadi negara Kristian yang diserang Ketua Menteri dari Kerajaan Pulau Pinang umpamanya? Ini hanya menjadi satu laungan dan propaganda politik murahan. Tetapi dalam masa yang sama, pelanggaran hukum dan pencemaran agama, fitnah dan lain-lain diteruskan. Jadi tidak konsisten. Saya fikir elok kerana ini disebut tentang dalam selain daripada titah Tuanku tentang perlembagaan, Perdana Menteri menyebut tentang soal maqasid syariah. Maqasid itu harus dijelaskan bahawa maqasid itu bermakna mempertahankan kemurnian agama, maruah manusia, mempertahankan prinsip keadilan kemurnian hukum. Kalau kita bicarakan soal maqasid syariah dan tidak umpamanya membiarkan pelanggaran dan kemaksiatan termasuk penyebaran arak dan perjudian seperti yang berlaku sekarang, maka maqasid itu hanya menjadi slogan yang tidak memberikan kesan dan makna. Kita bicarakan soal kepentingan Melayu dari segi ekonomi, dan saya dapat kesan sepanjang kempen PRU, rakan-rakan utamanya pimpinan UMNO dan NGO yang mereka pelihara menyerang kita sebagai mengkhianati amanah Melayu. Saya nak bagi contoh. Apa berlaku selepas PRU? Ada 3 keputusan penting yang dibuat oleh pemimpin Melayu setelah mendapat kononnya mandat Melayu yang saya masih pertikai. Tetapi tak apa. Apa dia? Suruhanjaya Security mengambil langkah pertama 2 hari selepas pilihan raya, iaitu meluluhkan sukuk 580 juta ringgit kepada syarikat atas permohonan Tan Sri Syed Mokhtar. Ini saja yang Melayu yang dipelihara. Beras, gula, kereta api, proton, pelabuhan, apa lagi? Pos, Puspakom. Jadi ini saja. Bank, ya. Ini saya tahu pasal Sarawak, tapi dia tak berupaya bahas sekarang. Tetapi ya, takkanlah Melayu ini hanya jadi satu lambang. Dan saya ulang, betul, tidak ada negara yang saya tahu yang memberikan kelulusan semudah dan begitu kepada satu syarikat menguasai puluhan industri dan kepentingan strategik dalam negara. Ini tidak diubah begitu dasar.
Dan kalau kita tegur, dia kata, mengapa sanggup permatampau tegur Melayu? Ini bukan soal Melayu, tetapi soal tidak telus. Ada unsur rasuah, penyelewengan dan menggondol kekayaan bagi satu syarikat kroni bagi pihak pemimpin. Yang kedua, keputusan yang penting yang dihebahkan oleh Sarawak Report baru-baru ini ialah kelulusan kepada satu syarikat perjudian kroni bilion ringgit kepentingan minyak di pesisiran Sarawak kepada Ananda Krishnan sejurus selepas pilihan raya. Sebagai ya, hadiah. Konerus minta penjelasan sikit. Sekejap ni saya. Tuan Yang Pertua, apa yang disebut oleh YB Matampau tadi menimbulkan persoalan yang disebut oleh Al-Quran, hatta la takuna diulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta-harta tidak hanya berlega di kalangan orang-orang kaya saja. Minta penjelasan daripada Matampau. Ini yang sekitaran baina aghniya ini menjadi prinsip mereka. Dia beri kepada rakyat, berum sapu bagi pemimpin. Jadi saya terima kasih kepada Kuala Nerus. Jadi kita kena minta penjelasan kepada menteri mengapa secret arrangement approval kepada syarikat Ananda Krishnan kepentingan minyak di Sarawak, mengapa tidak ada sistem yang lebih telus, mengapa kepentingan rakyat Sarawak tidak ambil kira selain daripada kepentingan rakyat lain. Ya. Dan ketiga, kelulusan besar yang ketiga ialah kepada Tan Sri Kenneth Assuran, seorang peniaga baru yang rapat dengan pemimpin negara ini, yang diberikan lesen television ABN Media Group untuk ABN News. Itu satu hal. Tetapi mendapat pinjaman mudah tanpa proses yang elaborate, 500 juta ringgit dari Bank Pembangunan. Saya nak tanya, 500 juta ringgit dari Bank Pembangunan pada satu syarikat tauke kaya kroni berbanding dengan ribuan usahawan kecil, terutama di kalangan Melayu bumi putera yang miskin yang menyokong kita dengan titik peluh mereka, tidak diberikan pertimbangan, ditolak mudah begitu. Tetapi satu syarikat kroni kaya, Tan Sri Kenneth Assuran, itu diberi 500 juta ringgit untuk satu channel televisyen yang baru. Ini sebagai contoh apa yang diambil tindakan bertentangan dengan Melayu ini. Satu hal yang lain ialah tentang kesan. Menteri kedua-dua tadi menyedahkan tentang TPPA dan juga soal GST. TPPA pada prinsipnya kita tidak pertikai dan Malaysia perlu untuk meneruskan rundingan dengan semua negara baik FTA dan juga PTTA, TPPA. Cuma soal yang kita bangkitkan ialah dalam TPPA ini, jawapan menteri ialah dalam masa rundingan dia peruntukan itu, perjanjian itu rahsia. Betul. Tapi di semua negara, prinsip-prinsip itu dijelaskan. Sekarang kita tidak tahu, Parlimen tidak tahu. Parlimen tidak tahu, tidak ada maklumat. Seperti mana perjanjian Malaysia dengan Australia soal immigration. Tidak tahu sampai sekarang. Apa dia terms walaupun tidak disetujui. Ya. Saya tahu dalam FTA, dalam proses perundingan, dalam Ketere pun tahu bahawa dalam proses perundingan kita tak boleh dedahkan. Tetapi prinsipnya itu harus dimaklumkan. Dan kebimbangannya seperti mana disebut oleh Ali Muhammad daripada Kelang tadi, berdasarkan pengalaman Uruguay dengan Australia, itu harus memprihatinkan kita. Tidak semudah itu. Dia tidak. TPPA ini bukannya FTA biasa. Tekanannya kuat, pengaruh Amerika menekan juga sangat kuat. Jadi sementara pada prinsipnya kita setuju dengan perundingan, tetapi rakyat harus diberi maklum apa kesannya, terutama peniaga dan syarikat. Saya tahu Dewan Perniagaan Melayu umpamanya
membantah dan keluar dalam sidang kerana peruntukan itu mereka anggap akan membebankan syarikat-syarikat kecil, syarikat baru Bumiputera. Pandan mohon mencelah. Tuan Sila. Speaker, Cuma Perkhidmatan PAU. ingatkan 1 minit lagi untuk Perkhidmatan PAU. Okey. TPPA apabila sesebuah negara memasuki satu perjanjian perdagangan bebas termasuklah TPPA, tujuannya ialah untuk membuka pasaran di kedua-dua buah negara kepada industri-industri yang baik di kedua-dua buah negara mendapat pasaran baru. Bersetujukah Perkhidmatan PAU jika saya katakan bahawa apabila TPPA ini dilaksanakan oleh kerana nilai dagangan kita adalah kepada negara-negara seperti Singapura dan China lebih banyak daripada pasaran-pasaran yang ada dalam negara TPPA ini, akhirnya hanya syarikat-syarikat kroni besar sahaja yang akan mendapat manfaat daripada TPPA ini, sedangkan peniaga dan usahawan biasa akan terus terpinggir. Reka saya Yang Berhormat Timbalan Yang Bertuah untuk menyatakan bahawa kesan TPPA ini yang memprihatinkan ialah kerana peruntukan yang dianggap menekan itu tidak dimaklum kepada rakyat. Ini concern yang amat penting. Saya akan hanya menutup dengan menekankan sedikit tentang GST kerana Menteri beri gambaran seolah-olah ia akan dilaksanakan dalam masa terdekat walaupun tidak diberitahu tarikh persis kerana negara memerlukan hasil tambahan. Tidak ada dan kita juga tidak mengatakan tidak harus ada reformasi percukaian. Ya. Dan dia gunakan alasan kebanyakan negara laksanakan. Kebanyakan negara laksanakan negara yang jauh lebih maju, sistem percukaian lebih telus. Kita kena mulakan untuk hentikan pembaziran. Kita kena tentukan ketelusan dalam perekonomian policy. Kalau kita boleh jimatkan seperti mana laporan Ketua Audit Negara puluh bilion ringgit, kita mulakan yang itu dulu. Kita tingkatkan pendapatan rakyat. Selesaikan masalah pengangguran yang tinggi. Pengangguran di kalangan siswazah dan dikatakan 80% paling kurang siswazah Melayu Bumiputera adalah sekitar 80,000 orang. Selesaikan soal itu dulu, baru fikirkan GST. Kalau kita dah mula bazir, wang tak cukup, kemudian perkenalkan GST, ini yang dibantah. Teranglah banyak manapun. Melainkan Yang Muhammad dari Melaka mengatakan GST itu bagus. Kesannya tidak ada. Ini saya nak pertahankan. Yang saya tahu, I stand to be corrected. Tidak ada negara di dunia yang melaksanakan GST yang mengatakan tidak ada kesan inflasi dan kesan kepada rakyat bawahan. No country in the world. Kalau Malaysia nak buat exception, dia boleh bagikan penjelasan. Tidak ada negara di dunia yang menggunakan. Cuma mereka mampu laksanakan bila mutu pendapatan rakyat itu meningkat tinggi. Jadi kesan 5%, 7% across the board itu tidak merasakan terlalu keras. Tapi bagi kita, pendapatan rakyat yang begitu rendah, berilah pengecualian. Tetapi kalau kita faham GST itu pengecualian, itu tidak realistik kerana sistem itu sistem yang telus. Dari segi sistem percukaian, saya tak nafikan GST adalah sistem percukaian yang lebih efisien dan telus. Soalnya ialah pelaksanaannya itu juga lebih membebankan rakyat. Efisiensi ini adalah untuk cukai orang kaya dulu. Bukan efisien mengenakan cukai bagi rakyat pendapatan rendah. Dan berkaitan dengan begitu, sebagai contoh umpamanya, sebagai hadiah selepas PRU, berbeza dengan sebelum PRU, termasuk bagi rakyat Kuala Kerau, minta maaf, iaitu barang dan perkhidmatan. Ini contoh. Walaupun disebut nama Kuala Kerau, tapi tak akan diberikan masa tambahan. Ya, dah 1 minit saya terima. Tuan Speaker, peraturan mesyuarat. Mengenai isu masa tambahan bagi Yang Berhormat Perkhidmatan PAU, saya ingin membawa kepada perhatian Tuan Speaker 35(7) memang menyatakan bahawa Tuan Yang di-Pertua boleh menghadkan masa bagi ahli-ahli bercakap. Tetapi Tuan Speaker, ini tidak terpakai kepada ketua pembangkang. Itu adalah tradisi Commonwealth.
dan juga Tuan Speaker semalam pun Tuan Speaker telah merujuk kepada Erskine May dan House of Commons. Jika Erskine May edisi ke-24 muka surat 437 dirujuk, jelas dinyatakan bahawa memang Kota Pembangkang tidak termasuk di dalam penghadkan masa. Jadi saya mengusulkan, mencadangkan supaya Tuan Speaker membenarkan mengikut tradisi Commonwealth dan juga Westminster dan juga Erskine May dan juga 357 tidak terpakai. Hanya ahli-ahli, bukan Ketua Pembangkang. Terima kasih. Okey, terima kasih di atas pandangan Padang Serai. Tapi kita sebenarnya, kita diberi peluang untuk perbahasan sehingga 4 hari bulan 7. Dan urusan-urusan kerajaan yang lain banyak lagi nak kita uruskan. Kecuali ahli-ahli pembangkang yang lain tidak berminat untuk bercakap. Serahkan kepada Ketua Pembangkang sahaja bercakap. Jadi semestinya aturan-aturan begitu tak terpakai di dalam kawasan, di dalam parlimen kita. Dan konvensinya kita bahawa diberikan peluang kepada semua ahli-ahli berucap, sama ada pembangkang dan juga pihak Barisan Nasional. Jadi Tan Sri Speaker telah membawa ruling bahawa 15 minit diberikan kepada Perkhidmatan PAO setelah 2 jam lebih. Jadi saya minta 1 minit lagi. Ya. Terima kasih. Terima kasih atas pandangan walaupun Padang dari Serai. segi tradisi saya di parlimen sebelah sana berlama, memang tidak pernah speaker menghalang, melainkan meminta jasa baik ada. Tapi saya oleh kerana hormat kepada jawatan, saya terima jasa baik itu dan selesaikan dalam masa 1 minit. Terima kasih Perkhidmatan PAO. Cuma nak sebut Aman Dewan kita kalau ikut Perkhidmatan PAO. terima kasih. Barang dan perkhidmatan dan sebagainya. Saya nak bagikan gambaran mengapa bahayanya kita bicara soal GST tanpa melihat kepada beban kepada rakyat. Umpamanya, susu tepung formula kanak-kanak Dumex to Grow sebelum PRU RM18, selepas PRU RM22, kenaikan 22%. Tahniah BN. Roti Gardenia sebelum PRU RM2.10, selepas PRU RM2.40. Ini saya mau tahu. Naik 14%. Tambang bas ekspres akan naik 30%. Kalau ini dilakukan, kemudian kita bercakap soal efisien, cara percukaian GST yang efisien, yang menekan rakyat di bawah, bagilah pengecualian, dia terus akan membebankan. Sekali lagi saya ucap terima kasih dan mengulangi penyataan junjung kasih atas titah Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Terima kasih Perkhidmatan PAO. Dijemput Yang Berhormat Ketereh. Diingatkan 40 minit ya, Yang Berhormat Ketereh. InsyaAllah kata ada gangguan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan Yang di-Pertua, saya mengambil bahagian untuk turut menyokong usul menjunjung kasih titah ucapan Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang telah dibawa oleh Yang Berhormat Lenggong dan seterusnya disokong oleh Yang Berhormat Tanjung Piai. Seperti mana yang kita semua maklum, titah ucapan diraja di Dewan ini adalah sebahagian daripada perkara yang termaktub dalam perlembagaan dan ianya mempunyai pengertian yang sangat mendalam. Pertamanya, titah ini adalah perkara yang terkandung dalam bahagian keempat, bab keempat, perkara 60, perlembagaan. Ia bukan satu ucapan yang biasa. Ianya juga melengkapkan kedudukan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai sebahagian daripada parlimen, seperti mana terdapat dalam bahagian keempat, bab keempat, perkara 44, perlembagaan negara. Dan Yang di-Pertuan Agong menjalankan tanggungjawabnya sebagai Ketua Utama Negara, sekali lagi,
dimaktubkan dalam perlembagaan bab keempat, bab pertama bahagian keempat perkara 32. Justru itu, titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tidak boleh disindirkan dengan apa juga cara yang boleh merendahkan martabat dan kedudukan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, seperti mana ada dilakukan di luar Dewan oleh beberapa anggota yang berada di dalam Dewan ini. Perkara itu amat dikesalkan. Syukur Alhamdulillah, kita juga baru mendengar ucapan Ketua Pembangkang yang kebetulannya telah pun meninggalkan Dewan, kerana barangkali beliau kurang berminat untuk mendengar ucapan-ucapan orang lain. Saya gembira melihat Ketua Pembangkang sudah pun menunjukkan beberapa perubahan-perubahan. Tuan Yang di-Pertua, kita semua telah melafazkan sumpah di dalam Dewan ini yang sekali lagi merupakan sebahagian daripada perkara yang terdapat dalam perlembagaan untuk kita menunaikan tanggungjawab kita di dalam Dewan ini, bukan saja secara menurut peraturan tetapi dengan penuh rasa tanggungjawab. Kita agak rasa kebimbangan di peringkat awal apabila terdapat ugutan untuk tidak melakukan angkat sumpah ataupun secara langsung atau tidak langsung ingin menghina proses yang telah terdapat dalam perlembagaan. Namun begitu, kita ingin mengucapkan tahniah kepada pembangkang yang akhirnya barangkali kerana terdapat wisdom di kalangan sebahagian daripada mereka, yang kita tahu terdapat ramai di kalangan pembangkang yang begitu arif tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan hal undang-undang, dan mereka telah berjaya untuk membendung emosi dan sentimen sebahagian daripada mereka yang hampir-hampir mengambil tindakan yang mungkin membawa kepada gambaran bahawasanya parlimen ini mungkin terhina kerana perbuatan-perbuatan yang sedemikian. Kita ucapkan tahniah. Malah saya merasa bangga dengan beberapa pemimpin pembangkang yang baru yang dapat menunjukkan tahap kefahaman terhadap perkara ini dengan secara begitu konsisten daripada awal lagi berbanding dengan sebahagian daripada senior mereka. Termasuk saya ingin ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Pasir Mas misalnya, yang pertama kali ke Dewan ini tetapi menunjukkan pendirian yang tegas dan tahap yang begitu matang dalam membuat pendirian-pendirian berbanding dengan Ketua Pembangkang sendiri. Tetapi tidak mengapa, Tuan Yang di-Pertua, kerana kita boleh memahami apabila selesai pilihan raya berlaku dan apabila expectation yang tinggi tidak tercapai, maka sudah tentu frustration juga begitu memuncak tinggi, menyebabkan sebahagian daripada sahabat-sahabat kita daripada kalangan pembangkang dilanda perasaan rasa kecewa yang memuncak. Itu mungkin boleh kita fahami. Maklumlah, dalam pilihan raya yang dianggap sebagai the mother of all the battle, gambaran yang diberikan oleh pembangkang bahawasanya ini kalilah mereka akan berupaya dengan segala taktik strategi mereka untuk mengalahkan dan menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional dengan berbagai-bagai cara dan pendekatan yang mereka lakukan, dengan pelbagai pendekatan dan janji yang mereka taburkan. Mereka percaya bahawasanya pendekatan mereka itu akan dapat menjatuhkan Barisan Nasional, sehingga ada yang mendoakan supaya KO Barisan Nasional,
mereka akan bergerak ke Putrajaya dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah manusia merancang, Allah Subhanahu wa taala menentukan doa untuk KO Barisan Nasional itu tidak dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita bersyukur sebaliknya kerajaan Barisan Nasional tetap utuh hingga ke hari ini dan bersedia untuk menunaikan tanggungjawab dan mandat yang diberikan oleh rakyat. Sebaliknya KO Barisan Nasional itu bertukar tangan. Beberapa negeri di bawah pembangkang kembali kepada Barisan Nasional. Pembangkang KO di Kedah dan Tahniah Kedah kembali kepada Barisan Nasional. Pemimpin-pemimpin kanan daripada pembangkang di peringkat timbalan presiden, naib presiden ter-KO oleh Barisan Nasional kerana manusia merancang, tetapi Allah SWT juga yang menentukan. Maka kekecewaan pembangkang boleh kita fahami, namun kita berharap janganlah sentimen dan kekecewaan itu boleh membawa kerosakan yang lebih besar kepada proses dan amalan demokrasi berparlimen yang kita amalkan dalam negara kita. Ditahduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda. Betul. Silakan Adinda. Sila. Terima kasih Timbalan yang dipertua. Yang berhormat Ketereh, sedarkah Yang berhormat Ketereh dalam soal doa? Doa KOBN itu tidak berakhir dengan pilihan raya yang ke-13. Terima kasih. Memang betul. Doa tu tak semestinya berakhir pilihan raya yang ke-13. Dan Allah pun kalau Allah nak beri favor pada BN, tidak setakat pilihan raya yang ke-13. Bukan Adinda, Ananda. Saya katakan tadi, kekecewaan itu jangan sampai kita merosakkan peranan dan tanggungjawab kita sebagai ahli parlimen yang telah dipilih oleh rakyat, supaya kita konsisten dalam setiap pendirian dan tindakan kita. Jangan seperti sesetengah daripada kita semata-mata kerana berubah tempat duduk dan kerusi, kita telah bertukar wajah menjadi orang lain. Yang sebenarnya rakyat akan tetap dapat menilai kita sepanjang tindak tanduk kita, sepanjang perjalanan politik kita. Kita akan terus dinilai sejauh mana kita konsisten dalam pendirian dan pendekatan kita. Saya merasa lega kerana akhirnya Ketua Pembangkang telah menyampaikan ucapan dalam Dewan ini yang dalam mengambil masa yang begitu panjang sekali. Telah menyebutkan juga bahawa akhirnya beberapa perkara yang kita turut bersetuju. Soal bahasa, soal agama, dan sebagainya. Tetapi yang ingin kita tegaskan di sini ialah soal kita menjunjung undang-undang dan peraturan ini tidak juga boleh dilakukan secara terpilih. Dalam hal-hal tertentu, kita inginkan supaya kita mengikuti peraturan-peraturan dan perlembagaan. Tapi dalam banyak hal kita mendorong dan mengajar anak buah kita supaya mempersetankan apa juga peraturan undang-undang yang ada. Saya bimbang, kalau sekiranya kita mempunyai sikap yang seperti ini, negara kita akhirnya akan dipimpin dan diperintah oleh orang-orang yang bersifat dua muka dan dua alam, siang lain, malam lain, siang malaikat, malam menjadi iblis. Dan akhirnya keseluruhan nasib dan masa depan negara diperjudikan dengan kata-kata yang lunak dan manis, tetapi pada amalan adalah tidak sebegitu. Ketua Pembangkang Tuaran Bangun. Sila.
Yang Berhormat Ketua, boleh saya balik kepada poin awal tadi yang hal-hal dua itu? Boleh? Dalam pilihan raya kali ini, PRU 13 ini, nampaknya pihak pembangkang ini sering menggunakan Tuhan, menggunakan keagamaan untuk meraih undi. Adakah yang Berhormat sadar bahwa di beberapa tempat negeri Sabah, sehingga akan ada pihak yang mengatakan, satu undi Barisan Nasional, satu Bible terbakar. Sehingga akan begitu sekali. Dan secara kebetulan, kita mengundi pada hari Ahad. Paginya umat Kristen dia bersembahyang. Dan ada pemimpin-pemimpin agama tertentu telah menggunakan kesempatan itu untuk menyatakan hal demikian. Selepas sembahyang bercerita lagi tentang hal begitu, dan lepas sudah pergi mengundi. Dan menggunakan perkara-perkara yang sebenarnya tidak betul. Dan sehingga pada hari ini kita masih menuntut, apakah ada Bible yang terbakar kerana mengundi Barisan Nasional? Satu, yang tadi itu berdoa supaya ada jatuh, kerajaan jatuh, Oktober dan sebagainya. Jadi bolehkah, adakah Berhormat setuju jika sekiranya jangan kita peralatkan Tuhan ini, jangan peralatkan agama ini semata-mata untuk meraihkan undi. Sebab kita ini bercerita salah hal rakyat. Ini bukan pasal Tuhan. Ringkaskan Tuhan. Jadi persoalan saya, adakah yang Berhormat setuju bahwa ini. janganlah kita terlalu banyak menggunakan agama ini, ketuhanan ini untuk semata-mata untuk meraihkan undi. Terima kasih. Menggunakan agama dalam hal-hal politik, malah seharusnya begitu, kerana agama dan politik itu tidak dapat dipisahkan. Tetapi yang barangkali yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat Tuaran ini, menggunakan agama semata-mata bagi kepentingan diri dan atas perkara yang tidak selari dan tidak selaras dengan tuntutan agama itu sendiri. Dan itu memang kita kesalkan. Tuan Yang Dipertua, berbalik kepada soal menjunjung perlembagaan tadi, dan juga soal konsistensi dan sebagainya. Saya melihat kepada Ketua Pembangkang, kalau dilihat kepada pendekatannya, ideanya, pandangannya, memang hebat. Tetapi saya percaya Ketua Pembangkang juga sedar, menguruskan kerajaan tidak semudah seperti mana yang lazim digambarkan oleh pihak pembangkang. Namun begitu kita memerlukan pembangkang. Kita harus dengar suara pembangkang, kita harus beri ruang kepada suara pembangkang, kerana itu kita harap akan dapat melengkapkan lagi kesempurnaan perjalanan pengurusan kerajaan dalam konteks demokrasi berparlimen. Tetapi jangan keterlaluan sehingga kan menghina semua orang lain. Kerana sejarah telah membuktikan, kalau dulu Ketua Pembangkang pernah menjadi hero membela soal kepentingan beliau, Allah SWT mentakdirkan beliau menjadi menteri belia dan sukan. Berapa banyak masalah yang beliau sempurnakan. Beliau dulu adalah hero membela soal kemiskinan. Allah SWT mentakdirkan beliau menjadi menteri keuangan. Dulu beliau adalah hero kepada para pelajar. Allah mentakdirkan beliau menjadi menteri pendidikan, menteri pelajaran. Beliau menjadi hero kepada kemiskinan petani di Baling. Allah memberi peluang kepada beliau untuk menjadi menteri pertanian. Persoalannya sepanjang lebih daripada 1 dekad. Beliau menduduki di kerusi yang berkuasa termasuk 10 tahun bersekali dengan saya dalam kabinet. Apakah beliau berani menyatakan beliau telah menyempurnakan, memperelokkan, melaksanakan segala yang beliau bicarakan? Pasir Putih. Tak apa lah. Sila. Terima kasih Yang Ketua. Saya ingin tanya, itu atau menimbulkan skandal yang besar pada Ketua. Terima kasih. Pandai betul.
dan dia mengiyakan lagi apa yang saya kata. Saya tidak pernah kata bila saya jadi menteri saya dapat selesaikan semua. Saya juga tidak kata waktu saya jadi menteri saya bersih segala-galanya. Itulah saya maksudkan supaya ketua pembangkang menerima realitinya, supaya berpada-pada dalam menyerang kerajaan, supaya beliau tidak lihat sebagai mempunyai sifat-sifat bertalam dua muka dan berwajah tidak sama bila berada dalam dua kedudukan yang berbeda. Saya cukup gembira kerana kita menyempurnakan majlis angkat sumpah dan membolehkan dewan ini mula bersidang. Kerana lama juga kita menanti untuk bertemu wajah, bertemu muka dengan rakan-rakan dalam pembangkang. Yang sering barangkali di luar dewan ini kita berbicara tanpa ada perbahasan. Kita berbicara secara sahala. Kita menganjurkan ceramah-ceramah. Kita mengadakan rapat umum atau demonstrasi jalanan. Tetapi di sinilah tempat yang sewajarnya. Tempat di sini kalau kerajaan tidak bertanggung jawab, dia bakal ditegur. Pada masa yang sama juga, pihak pembangkang juga mesti bersedia untuk berdepan dengan kita. Untuk kita juga menegur. Itulah indahnya proses demokrasi berparlimen dalam negara kita. Sebab itu Duli Yang Maha Mulia menitahkan, apabila pilihan raya telah selesai, Baca. Anda. Pada mana? Sila. baca. Terima kasih kepada Yang di-Pertua dan terima kasih kepada Ketereh kerana memberi ruang. Saya ingin merujuk kembali kepada apa yang disebut tentang doa daripada ulama daripada Kelantan. Sebenarnya doa tersebut adalah merupakan manifestasi daripada rakyat yang dizalimi. Setujukah Yang Berhormat Ketereh untuk bersama-sama dengan kami, wakil-wakil rakyat ahli parlimen daripada Kelantan, untuk menghilangkan kezaliman tadi supaya mengembalikan royalti kepada Kelantan dan membina apa yang disebut sebagai lebuh raya yang telah diluluskan dalam rancangan Malaysia kelima lagi. Kalau ini masih lagi dinafikan, maka jangan salahkan rakyat Kelantan kalau mereka terus berdoa, kerana doa orang yang dizalimi ini sangat dimustajabkan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin memetik apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaqu da'watal mazlum. Takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi, kerana doa mereka sangat dimustajabkan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ini betul. Minta penjelasan laluan. Ya. Ketereh. Tasik dulu. Ya. Apa Jelutong? Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih kepada Ketereh. Saya cuma nak mendapatkan penjelasan berkenaan dengan adab dan tertib doa yang dikatakan dibaca oleh ulama dari Kelantan. Adakah boleh kita dalam mendoa ni doa supaya orang pecah perut, ya, doa supaya Perdana Menteri pecah perut? Adakah ini tertib yang diajar dalam Islam? Adakah orang, ya, adakah itu dinamakan doa orang yang dizalimi? Karena dia mendoakan pada orang pecah perut itu lebih teruk daripada dizalimi. Terima kasih. Minta laluan. Ketereh. Ya, baca duduk baca. Tuan Yang di-Pertua, oleh kerana orang yang mengepalai doa itu tak ada dalam dewan ini, dan saya percaya baca pasir mas ni yang baik-baik, dia tak akan buat macam tu. Jadi saya tak payah panjang nak mengulas tentang relevan tak relevan doa itu. Tinggal lagi soal dakwaan doa orang yang dizalimi. Saya juga fikir ini biar Allah yang menentukan siapa sebenarnya yang menzalimi siapa. Dan Allah yang akan menentukan kepada siapa yang dia nak makbulkan doa itu. Minta laluan. Sebab soalan daripada Yang Berhormat tadi, dia minta penjelasan berkaitan dengan doa. Kalau saya tak jelaskan, tak boleh begitu baca. Saya dah jawab dah. Kena tanya kepada Ketereh. Terima kasih Tuan di-Pertua. Boleh pada isu lain ke bagi Ketereh? Kembali kepada ucapan saya tadi.
bahawasanya soal konsistensi ini juga akan menentukan kewibawaan. Dan kewibawaan inilah yang akhirnya menjadi sukatan kepada siapa rakyat ingin memberikan kepercayaan. Kemenangan Barisan Nasional adalah semata-mata kerana rakyat ingin menolak daripada demonstrasi jalanan kepada politik pembangunan yang memberi kesejahteraan kepada mereka. Rakyat barangkali ingin menolak gagasan pakatan yang rapuh kepada satu Barisan Nasional yang padu, yang mempunyai rekod dan sejarah yang tersendiri. Rakyat barangkali ingin memberi signal untuk tetap tidak memberi peluang memerintah bagi orang yang banyak mengapi-apikan sentimen tetapi kosong dari segi prestasinya. Sebab itu kemenangan Barisan Nasional dalam pilihan raya yang lepas memang satu tentangan yang sangat hebat kita hadapi. Saya tak pasti siapa yang dizalimi. Barisan Nasional difitnah. Ketua Pembangkang mendakwa bahawasanya kerajaan tidak memberikan ruang kepada media milik kerajaan untuk mereka pergunakan. Tetapi dunia tahu segala media yang ada yang lain telah dipergunakan oleh mereka sepenuhnya. Ya, tetapi akhirnya rakyat yang telah membuat ketetapan. Ada dua yang bangun yang membuat ketereh. Ketereh, minta laluan. Ketereh, nak bagi yang mana? Tak apa, kita bagi Pembangkang. Terima kasih Ketereh kerana lebih gentleman daripada Lenggong. Timbalan Speaker. Ketereh, adakah Ketereh menafikan sokongan rakyat 51.7% dibandingkan dengan 47% yang diterima oleh Barisan Nasional? Apakah Ketereh menidakkan apa yang diberikan ruang, yang telah diberikan kepercayaan kepada Pakatan Rakyat? Yang masa yang sama, Ketereh tidak boleh menafikan hak rakyat Malaysia menyuarakan pandangan mereka. Dan kita kena faham, efisiensi itu terletak pada individu yang melaungkan dasar dan kerangkanya. Dan tidak boleh kita nafikan itu hak rakyat. Apakah Ketereh bersetuju dengan saya? Terima kasih. Saya bersetuju bahawa Kuala Langat ni tengah duk confuse barangkali sebab tak pernah menang, baru menang tu dia tengah confuse lagi. Membetulkan Ketereh, dua penggal Ketereh, dua penggal. Dua penggal majoriti 400%. Saya cukup suka dengan soalan yang macam Kuala ini. Langat. Ketereh baru 800 saja lebih. Jangan berlaku sombong dan bongkak. Tuan Yang Dipertua, saya nak mengulangi sekali lagi. Malah ada dalam ucapan saya nanti tentang soal popular vote ini, tetapi oleh kerana Kuala Langat telah bertanya, maka saya mengambil kesempatan nak menegaskan sekali lagi. Saya tidak menafikan hak Pembangkang untuk merasa bangga dengan apa yang mereka istilahkan popular vote. Itu adalah hak mereka. Tetapi dalam sistem parlimen dalam negara kita ini, perkara itu adalah tidak relevan. Nak bangga dapat berapa peratus, silakan. Saya dah kata tadi, sebelum saya nak bagi peluang pada ni, saya nak baca pantun supaya relax sikit. Saya nak baca pantun sikit. Pantun tentang popular vote. Kenapa heboh tentang popular vote walaupun ini tidak menjadi sistem dalam sistem pilihan raya kita. Dari Lenggong ke Tanjung Piai, pematang pauh tempat memuja. Hajat menggunung tidak tercapai, mencari salah pengubat duka. Satu lagi pantun. Di Padang Merbuk menaiki van, punggah pengikut buat demonstrasi. Undi popular tidak relevan, modal lapuk idea dah basi. Ya, ada tiga yang bangun yang Muhammad Ketereh. Biar saya jawab dulu pasal sebagainya. Saya nak jawab dulu yang dibangkitkan oleh Kuala Langat. Pertama, duduk. Kuala Langat jangan keluar nak kencing. Baru sikit nak terkencing dah. Duduk dulu. Saya tak kencing, saya nak dengar pada perjawapan Ketereh. Kita bergelanggang anak jantan. Okey. Sila duduk. Baik. Soal undi popular. Saya dah katakan tadi,
Barangkali kita kerajaan pun dan Barisan Nasional teringin nak mengiktiraf soal undi popular kalau ada beberapa prasyarat yang setimpa dengan kaedah mengira undi popular. Kita tahu dalam pilihan raya baru-baru ini gagasan pakatan hanya satu gagasan yang mempunyai common enemy untuk nak mengalahkan Barisan Nasional. Tetapi mereka tidak dapat menghidangkan kepada rakyat satu dasar yang mereka bersetuju bersama. Sebab itu mereka bertanding atas kapasiti parti masing-masing. Mereka membawa dasar masing-masing. Ketua pembangkang nak menghalalkan penggunaan kalimah Allah oleh orang-orang bukan Islam. Tetapi pemimpin PAS sendiri menolak penggunaan kalimah Allah oleh orang-orang bukan Islam. Pemimpin-pemimpin parti PAS bertegas nak menegakkan negara Islam, nak melaksanakan hudud. Tapi Bukit Gelugor dan DAP terang-terang menolak pelaksanaan hudud. Minta laluan. Cuma strategi pembangkang ialah cuba meraih maksimum undi. Apabila berdepan dengan pengundi Melayu dan Islam, membawa perkara-perkara agama Islam. Bila berada di bandar depan pengundi-pengundi Cina, bermain sentimen-sentimen Cina. Akhirnya mereka bertemu. Mereka dapat berapa banyak undi. Tidak ada apa yang boleh dibanggakan bila mendapat populariti dengan cara yang sedemikian. Kita tunggu pilihan raya akan datang. Saya syorkan pada kerajaan, kalau sekiranya pembangkang minta nak wujudkan satu lambang, satu parti, satu dasar, Menteri luluskan. Dalam pilihan raya ke-14 kita hanya bertanding dua parti. Dan di situ kita akan ukur soal popular vote. Tapi sekarang belum masanya lagi. Bolehlah. Tetapi forum sebenar luluskan pendaftaran. Boleh langat, Sepang duduk dulu. Ini tidak. Di sini cakap sebagai ketulusan. Tapi yang sebenarnya tidak ada kejahatan. Yang Mamat. Okey, saya. Cuma Keteres ya, saya nak ingatkan. Bagi Keteres sekejap yang lain duduk. dah kena 1-2 dah cukup. Yang belum lagi. Siapa lagi yang nak? Sebelum diberikan kepada Sepang. Apa? Sepang. Duduk sekejap. Semua Yang Mamat sila duduk ya. Minum kejap. Yang Mamat sila duduk dulu. Nanti saya bayar kalau. Tadu speaker minum kejap. Minum kejap. Nanti masuk balik. Saya ingatkan masa YB Keteres ada 10 minit lagi. Sila YB Sepang. Terima kasih kepada Keteres. Saya nampak Keteres ni kadang-kadang bercakap dia terlupa fakta. Contoh paling mudah lah. Nak apa ni, kemenangan Kuala Langat pun dia tak tahu berapa kali. Okey. Saya nak tanya kepada Keteres. Biasalah, slip of tongue biasalah. Okey. Yang berhormat, kita tahu bahawa Yang Berhormat menang 800 undi saja. Jadi saya nak tanya Yang Berhormat, Yang Berhormat tak rasa ke bersalah apabila Yang Berhormat pernah terpabit dengan skandal PPRT, tiba-tiba Yang Berhormat nak bertanding juga, tak rasa bersalah ke? Tak rasa membohongi rakyat ke? Popular vote. Tuan Yang Bertua, sebab tu saya seronok bagi peluang pada pembangkang ni tanya saya. Dan soalan-soalan macam ni yang saya nak. Dia nak membangkitkan saya terlibat dalam skandal PPRT kerana saya disiasat oleh BPR. Itulah pendirian saya. Kalau ada tuduhan sila siasat, no problem. Tetapi perbuatan Yang Berhormat menghina orang yang disiasat oleh SPRM itu menghina rakan-rakan yang sampai ke peringkat bukan saja disiasat, didakwa, malah menjadi panduan. Jangan Yang Berhormat menghina rakan-rakan Yang Berhormat yang lain. Kalau setakat siasat, saya rasa ramai kita kena siasat. Dan saya pun sukarela, tidak ada masalah. Kalau Yang Berhormat ada lagi bukti-bukti lain nak bagi pada SPRM, silakan, no problem. Tidak didakwa, itu sebab berlakunya selective prosecution. Dia tak boleh macam ni Yang Mamat. Tak boleh macam ni. Ini dialog ni. Ini berbahasa. Sebab berlaku selective prosecution lah, tidak didakwa. Watak pembangkang. Inilah watak pembangkang. Kalau saya tak bagi dia bercakap, kita tak akan nampak kebodohan macam ni. Keteres. Ada 3 Yang Mamat jerantut. Betul. Tentang soal popular vote ini, untuk maklumat untuk Dewan Yang Mulia ini, kita lihat kalau kita mengulas keputusan pilihan raya umum ke-13, walaupun DAP dapat kerusi 38, BKR dapat kerusi 30.
Tetapi kalau kita lihat peratusannya, popular vote yang didapati oleh PKR adalah sebanyak 20.39%. Tetapi DAP hanya 15.71%. Kalau kita nak katakan siapa dapat popular vote yang tinggi, patut Pulau Pinang haruslah diserah kepada PKR bukan DAP. Inilah menunjukkan mereka yang tak tahu kira berapa kursi DAP bertanda. Yang Muhammad tak boleh macam ni. Bagi kuantan tak. Ini floor Ketere. Kalau Ketere bagi laluan, baru boleh kita berucap. Meneruskan ucapan saya Minta penjelasan. Menghabiskan masa atas polemik perkara yang tidak relevan dengan perlembagaan. Takkan takut pada soal wanita. popular vote ini. Tak bagi laluan yang Muhammad. Takkan takut pada wanita. Kumolo dengan Kuantan. Ketere takkan takut pada wanita. Bagi peluang lah. Saya bagilah sebab orang rumah saya orang Kuantan kena bagi. Okey, terima kasih. Sila Kuantan. Terima kasih Yang Berhormat Ketere. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Ketere berkenaan dengan popular vote tadi ya. Adakah Yang Berhormat Ketere merasakan bahawa jumlah kerusi parlimen bagi Pakatan Rakyat kurang daripada BN walaupun popular vote itu lebih oleh kerana malapportionment jumlah pengundi di kawasan-kawasan. Contoh yang saya ingin berikan. Ketere mempunyai 62,217 pengundi berbanding dengan Sedang. Sedang ada 133,000 pengundi. Subang ada 128,000 pengundi. Puchong 107,000 pengundi. Kelana Jaya 101,000 pengundi. Hulu Langat 127,000 pengundi. Gombak 123,000 pengundi. Kalau kita ada 6 parlimen ini, Kapal kita jangan bagi lupa. jumlah kapal pun Kapal sama. jangan lupa. Kapal pun sama Kapal yang paling 144,000 besar. pengundi. Kalau Paling 7 besar di parlimen ini, Malaysia. kalau 7 parlimen ini kita bagi jumlah pengundi sama macam Ketere, dah jadi 14 parlimen. Jadi ini malapportionment ini yang membuatkan sumbing ataupun tak betul sistem pembahagian jumlah pengundi dengan jumlah parlimen. Lain kali kita buat macam tu. Jadi, minta Saya setuju Yang Berhormat. Yang Berhormat ni masih ada confuse lagi. Ketere boleh saya terangkan sekali lagi. Apabila kita ingin memasuki pilihan raya dalam negara ini, kaedah, proses, sistem, peraturan telah pun terlebih awal termaktub di dalam perlembagaan. Yang Berhormat, kalau tak biasa buka perlembagaan, saya tunjukkan pada Yang Berhormat. Ini bukan peraturan, ini pembahagian. Pembahagian pengundi yang tidak sama rata. Ketere tak faham apa yang saya cakap. Perkara 113 sampai 120 dalam perlembagaan telah menguraikan parameter dalam keadaan bagaimana pilihan raya akan diadakan. Boleh minta Yang Berhormat jangan pergi ke Padang niat pakai baju, pakai kasut, pakai jersey nak main bola, tetapi bila kalah suruh hitung cara badminton. Boleh. Ketere, kalau Yang itu Muhammad, tak boleh Bina ditekankan kepada SPR Ketere. Terima kasih, Sebab itu Ketere. kita kata SPR Yang Muhammad tidak Ketere mana satu? bagus, tidak Kuantan betul. ke Kinabatangan? Kinabatangan. Dia bagi Kinabatangan. Ketere tak faham apa yang saya cakap. Saya kata ini perkara sudah pun dikeluarkan, diketengahkan kepada SPR. Yang SPR buat tuli, buat pekak tak nak dengar. Sebab itu kita kata pilihan raya ini tidak adil. Yang Berhormat, saya dah kata tadi. Analisa Yang Berhormat untuk tujuan akademik boleh. Tapi dalam konteks perlembagaan itulah kaedah dan cara yang kita telah laksanakan. Boleh minta penjelasan? Yang Berhormat ada faham? Kalau begitu, kita maktubkan dalam handset bahawa Ketere setuju SPR bersekongkol dengan PN untuk memenangkan PN dengan cara Yang Berhormat ni faham bahasa Melayu ke tidak? Boleh minta penjelasan Ketere? Saya tak ada sentuh langsung lagi sebelum soal SPR bersekongkol dengan siapa ataupun siapa. Yang Berhormat, sebenarnya Dewan ini sebenarnya cukup bertoleransi dalam soal kita berbahas. Sebenarnya kalau semalam saya perhatikan sehingga ada yang menyebut nama anggota ataupun pegawai-pegawai ahli Suruhanjaya Pilihan Raya. Kalau mengikut buku peraturan tata cara mesyuarat, perilaku individu yang dalam Suruhanjaya tertentu tidak boleh disabitkan di sini tanpa membawa usul yang khusus. Artinya Dewan ini menyediakan kaedah kalau kita ingin membicarakan, tetapi sekali lagi dalam Dewan ini
segala-galanya kita lebihkan pada pembangkang. Jadi ketua boleh. pembangkang ada allowance Kita extra. batangan Yang Berhormat Ketua. Jadi pembangkang boleh bercakap panjang. Jadi pembangkang sekarang ni dapat jawab soalan banyak. Saya ucap tahniah kerana parlimen ini memberi ruang yang cukup pada pembangkang. Saya pun tak puas-puas bagi peluang walaupun saya ni pesan orang kampung tentang masalah Kelantan ni tak bawa lagi dalam parlimen ni. Boleh Ketua sekejap. Sikit. Ya, timbalan fungsi BBC. Terima kasih Ketua. Ketua sedarkah saya sebetulnya budak kampung saya pun tahu mengira, tahu peraturan pilihan raya. Yang wakil-wakil rakyat pembangkang ni ada doktor, lawyer, tapi betul orang kampung saya kata, yang lawyer tu dia kata lawyer tu Abi, jangan dengar. Apabila dia kalah, dia ukur kira popular vote. Ini kita bukan di Amerika, bukan di Filipina, bukan di Indonesia. Sistem pilihan raya kita menang satu undi pun, kita menang satu kursi pun, kita menang di Terengganu, barisan menang 2 kursi. Kita memerintah di mana lagi? Di Kelantan. Dahulu 1 kursi. Pas menang tak ada popular. You nak meraih popular, raihlah. Kita nak menang hati rakyat, nak memerintah. Setuju Kak Ketua? Tuan Speaker, bijak sungguh kena batangan. Saya setuju. Minta bila lalu Ketua. Dan saya masa dah nak habis. Tinggal 5 minit lagi Yang Berhormat Ketua. Saya minta izin Tuan Speaker untuk meneruskan ucapan saya kerana ada beberapa perkara Tak bagi laluan ni, temulur saya dengan nak menentukan sedikit tentang SPR. Tak bagi laluan, tak bagi laluan. Saya berani menegaskan bahawa soal SPR ini kita dalam Barisan Nasional pun bukan semuanya kita senang hati. Tetapi kita menghormati kedudukan SPR pada kedudukan yang kita letakkan mereka mengikut perlembagaan. Dan oleh kerana perlembagaan pula menyediakan ruang dan kaedah mengikut saluran dan peraturan. Kalau kita ingin menegur SPR, ingin rasa tidak puas hati dengan pilihan raya, telah ada dalam perlembagaan bagaimana cara dan prosesnya. Tetapi kalau kita tak puas hati dengan pilihan raya, kita pergi ke jalanan, sedangkan peraturan menyediakan cara yang lain, itu bukan satu cara dengan cara yang baik untuk kita sebagai ahli-ahli parlimen. Kita tidak menggunakan hak dan keistimewaan yang diberikan kepada kita. Sebenarnya soal electoral roll yang tidak bersih, ini bukan hanya menjadi igawan kepada pembangkang. Kita dalam Barisan Nasional pun pening. Buka dalam electoral roll, bila buat semakan sikap, kita dapati beribu-ribu orang yang memang kita tidak kenal. Begitu juga dengan ketua pembangkang menyeraikan nama orang yang tidak dikenali. Tetapi kita faham, dalam proses ini, dalam negara kita, bila seseorang mendaftar, telah ada tempoh untuk kita membuat bangkangan. Kemudian kalau kita tidak menggunakan ruang itu, waktu itu untuk membantah, bila seseorang itu cuba mendaftarkan nama, kemudian nama mereka telah terdaftar di dalam electoral roll itu, kita tidak mempunyai kuasa untuk mengeluarkannya. SPR sendiri tidak boleh membuat proses pembersihan dengan membelakangkan peraturan dan undang-undang. Di Kelantan misalnya saya tahu rakan-rakan kita daripada parti yang lain mempunyai pengundi-pengundi yang bermestautin di seberang sempadan, di luar negara, di negara lain. Rakan-rakan parti politik tertentu di Kelantan menghantar wakil, berkursus, berceramah, berkempen sehingga lambang parti mereka dihantar ke negara lain. Kita tahu, kita juga pernah ada pengalaman bagaimana orang-orang tertentu memegang kad pengenalan yang orang-orangnya berada di seberang sempadan. Tetapi oleh kerana nama itu telah ada, tidak banyak yang kita boleh buat. Kita juga mengalami masalah. Ya, Bintulu bangun. Di kawasan Bintulu belakang. Ya, silakan. Terima kasih Yang Berhormat Ketua. Yang Berhormat Ketua yang ada 2 minit lagi. Ya. Tak apa, ini SPR. Saya mau minta pandangan sedikit daripada Yang Berhormat Ketua. Kita selalu kata SPR, bantu Barisan Nasional. Bantu Barisan Nasional. Tetapi kali ini, saya punya kawasan Bintulu ini, saya punya counting agent.
Karena kunci di luar. Tidak boleh masuk kira undi. Dalam cuma pegawai SPA sama counting agent daripada TAP. Seberapa counting center? Tadi saya mau tanya ini SPA bantu Barisan Nasional ke bantu TAP ini? Minta komen sikit. Saya mereka betul mungkin ada tempat-tempat yang pembangkang telah dibantu oleh SPR pun boleh jadi juga. Tuan Tapi Keterin isu minta di laluan. sini, Tuan Keterin minta laluan. Di sini batu Dengan masa Keterin dah tak habis dah ni. Labuan Masa Keterin habis dah. saya nak Sila gulung. Saya nak sudahkan ucapan saya. Tuan Yang Dipertua, oleh sebab itu soal SPR ini. Sekali lagi kalau kita mau memperbaiki terus atau mengadakan electoral reform ataupun mengadakan kaedah-kaedah penambahbaikan, saya rasa proses ini adalah satu proses yang boleh terus berjalan daripada semasa ke semasa. Tinggal lagi kita akan memberikan input dan juga memberikan pengesyuaran mengikut kaedah dan saluran-saluran tertentu agar SPR ini dapat melakukan penambahbaikan, kerana adalah menjadi impian bagi kita semua agar proses pilihan raya dalam negara kita berjalan dengan cara yang sebaik mungkin. Tuan Yang Dipertua, oleh kerana masa yang sudah agak terbatas dan saya tidak sempurna dalam ucapan saya yang pertama selepas 13 tahun meninggalkan Dewan ini untuk membawa beberapa mesej yang ada kaitannya dengan soal Kelantan, dan kebetulannya kerana tadi ada dibangkitkan oleh adinda saya daripada Bacok tentang kononnya Kelantan adalah menjadi negeri yang dizalimi. Sebenarnya Tuan Yang Dipertua, Kelantan adalah negeri yang paling bernasib baik. Walaupun 23 tahun berada diperintah oleh pembangkang yang tidak mempunyai keupayaan kerana sebab-sebab tertentu yang mereka sendiri akui, tidak berupaya untuk melakukan banyak bagi negeri. Tetapi alhamdulillah, rakyat Kelantan rata-rata dapat menikmati kehidupan yang agak baik, dapat menikmati pelbagai kemudahan, kerana dasar Barisan Nasional yang memegang tampuk pemerintahan di Putrajaya tidak pernah mengamalkan dasar untuk memencilkan rakyat dan negeri Kelantan. Soal yang menyatakan Kelantan dizalimi ini adalah suatu approach dan pendekatan politik bagi membolehkan pihak yang memerintah Kelantan mendapat simpati pada rakyat. Saya ingin mengemukakan bukti di sini yang lazimnya tidak disebut dan biasanya dikesampingkan, tetapi ianya adalah fakta. Antara rancangan Malaysia ke-8, ke-9 dan ke-10, Kerajaan Barisan Nasional Persekutuan telah pun melaksanakan, ini bukan dalam perancangan, yang telah dilaksanakan di Kelantan, sebanyak 4,365 projek dengan nilai peruntukan sebanyak 10.3 bilion yang telah kerajaan pusat laburkan di Kelantan. Fakta ini tidak pernah dibawa. Pada masa yang sama, ingin saya tegaskan, setiap tahun kerajaan pusat memberikan pelbagai bantuan kepada kerajaan negeri Kelantan dalam jumlah mencapai ratusan juta dalam pemberian-pemberian seperti pemberian mengikut bilangan orang, pemberian berdasarkan pada kekurangan belanja akaun mengurus, hatta membuat bayaran perkhidmatan. Bukan saja memberi projek kepada kerajaan Kelantan. Bagi setiap projek yang kerajaan pusat laksana di Kelantan, 10% kerajaan membayar kepada akaun kerajaan negeri sebagai bayaran perkhidmatan atas projek-projek kerajaan persekutuan. Pembayaran diberi di bawah pemberian tahap, pemberian kerana pertambahan hasil, pemberian tahunan kepada PBT, pemberian kepada berbagai-bagai lagi. Bagi tahun 2012 sahaja berjumlah 381 juta. Untuk makluman Tuan Yang Dipertua, bayaran setiap tahun yang diberikan kepada kerajaan negeri Kelantan adalah lebih tinggi daripada yang kerajaan Barisan Nasional membayar kepada negeri-negeri yang diperintah oleh Barisan Nasional sendiri. Jumlah bayaran yang diberikan kepada akaun kerajaan negeri adalah lebih tinggi daripada apa yang Barisan Nasional bagi kepada kerajaan Kedah. 381 juta, Kedah hanya 333 juta. Lebih tinggi daripada kerajaan Barisan Nasional Melaka yang hanya 265 juta.
lebih tinggi daripada yang diberikan kepada Kerajaan Barisan Nasional Negeri Sembilan yang berjumlah hanya 240 juta. Lebih tinggi daripada yang diberikan kepada Kerajaan Barisan Nasional Pahang Negeri Perdana Menteri yang hanya berjumlah 359 juta. Banyak ayat tersebut. Sila habiskan ayat tu. Gulung. Ni gulung ni Ahmad, gulung tak habis lagi gulung. Beri apa ni, Negeri Perlis 138 juta, Terengganu hanya 277 juta, berbanding dengan Kelantan 381 juta. Tuan Yang di-Pertua, kesejahteraan negeri Kelantan sekarang dalam pelbagai aspek kehidupan adalah kerana dasar Kerajaan Barisan Nasional tidak jemu-jemu menang atau kalah untuk membantu Kerajaan Kelantan seperti mana yang telah saya buktikan. Kerana itu Tuan Yang di-Pertua, saya ingin mengambil kesempatan di dalam Dewan Yang Mulia ini, dalam menggulung ini, untuk memohon kepada Kerajaan Persekutuan pertama untuk mengekalkan dasar terus membantu Kelantan dan rakyat Kelantan. Dalam hubungan ini juga saya ingin menyeru kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, terdapat beberapa program yang sangat mendesak bagi negeri Kelantan. Walaupun ditakdirkan Kelantan masih juga tidak diperintah oleh Barisan Nasional, tetapi perkara-perkara ini adalah sangat-sangat diperlukan bagi rakyat Kelantan. Saya ingin memohon kepada Perdana Menteri untuk mempertimbangkan perkara-perkara berikut. Pertama, lapangan terbang di negeri Kelantan adalah antara lapangan terbang yang paling sibuk dalam negara kita. Lapangan terbang yang paling banyak memberi keuntungan kepada beberapa buah syarikat-syarikat penerbangan. Dan lapangan terbang ini telah menjadi semakin sesak dan semakin sempit. Saya mengesyorkan kepada kerajaan agar mempertimbangkan agar lapangan terbang Kelantan ini diperbesarkan dan dinaikkan taraf sehingga menjadi lapangan terbang antarabangsa sejajar dengan kedudukannya pada masa ini. Yang kedua, yang disebutkan oleh adinda saya daripada Bacok dan beberapa yang lain tentang keperluan lebuh raya, terutamanya lebuh raya Kota Baru ke Kuala Krai. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kerana telah pun meluluskan dan telah pun tender dipanggil bagi fasa pertama Kota Baru ke Kadok yang kebetulannya dalam kawasan parlimen saya. Tetapi Tuan Yang di-Pertua, saya ingin merayu kepada kerajaan kerana lebuh raya ini adalah sangat penting. Ianya tidak boleh nak dipolitikkan. Walaupun kerajaan negeri ada melancarkan lebuh raya rakyat, nak buat lebuh raya dengan kutip derma, itu tak apalah. Itu cara mereka. Tapi kalau kita nak tunggu lebuh raya itu, Tuan di-Pertua, jawabnya sampai sudahlah Kelantan tak dapat lebuh raya. Maka sementara kita sokong, kita galakkan kerajaan negeri membuat lebuh raya mereka, janganlah kerajaan pusat berhenti dari melaksanakan projek lebuh raya ini. Maka saya ingin merayu kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya lebuh raya ini tidak berhenti setakat Kadok. Saya ingin mengesyorkan agar Perdana Menteri mempertimbangkan lebuh raya ini sekurang-kurangnya pun daripada Kota Baru melalui Ketere sampai ke Majang. Sebab ini dua-dua parlimen di bawah Barisan Nasional yang telah menolak wakil rakyat PKR yang tidak berfungsi selama ini. Dan penolakan wakil-wakil rakyat PKR dalam dua-dua kawasan ini dan juga Tanah Merah, Tuan Yang di-Pertua, bukan saja ditolak oleh orang-orang UMNO. Sebenarnya kawan-kawan saya dalam PAH pun tolong undi saya. Terima kasih Yang Berhormat Ketua. Tuan Yang di-Pertua, minta 2 minit lagi gulung ni. Yang ini adalah pesanan daripada orang kampung. Yang akhir sekali, Tuan Yang di-Pertua, 29 hari bulan ni final FA Cup Tuan Yang di-Pertua. Dekat Johor pun gempa, kat Kelantan pun gempa. Kita tahu, yang ini saya tahu pembangkang pun sokong. Semalam Ketua Pembangkang telah mengisytiharkan dan Dewan Yang Mulia ni, saya ucapkan terima kasih. Dia kata dah soal bola, dia sokong saya, Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan Yang di-Pertua tak boleh sekat poin ini. Dan juga kawan saya daripada Kota Baru pun adalah orang kuat bola. Kita juga nak merayu pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Walaupun sekali lagi Kerajaan Kelantan dah buat stadium yang lebih besar lah. Stadium itu, Sport City itu multi-purpose stadium. Yang saya nak bercakap ni adalah stadium untuk bola sepak sahaja. Kerana saya khawatir stadium yang ada sekarang ni memang saya kecil, membahayakan penonton, takut tidak selamat.
Maka antara perkara-perkara yang saya harap kerajaan pusat akan pertimbangkan adalah untuk membina stadium. Dan stadium ni kalau nak bina tak ada tanah, saya tolong cari tanah kerajaan persekutuan yang berada dalam kawasan Parlimen Ketereh, insya-Allah. Dan akhir sekali Tuan Yang Dipertua adalah masalah bekalan air. Ini yang paling penting Tuan Yang Dipertua. Ini berapa kali akhir ni, Yang Muhammad? Nah, ni yang terakhir ni. Ini yang terakhir. Tadi separuh akhir, ni yang akhir. Tuan Yang Dipertua, masalah air. Untuk makluman Tuan Yang Dipertua, pada masa ini terdapat beberapa ribu petani, terutamanya di bawah sistem pengairan kadar, telah terlewat 2 bulan untuk menanam padi kerana masalah bekalan air tak dapat disampaikan. Bekalan air di Kelantan ini sering terganggu, tidak seperti di Kedah, kerana sistem di Kedah, sistem mengepam air menggunakan sistem graviti. Tetapi sistem bekalan air di Kelantan di bawah rancangan Kemubu menggunakan sistem mengepam, di mana air sungai berada lebih rendah daripada permukaan sawah padi yang terpaksa menggunakan pam. Pada masa ini, mengikut laporan daripada jabatan yang terbabit, dalam setahun, beberapa bulan dan semakin lama semakin panjang tempohnya, paras air kurang daripada 4.5 meter above sea level yang memungkinkan sistem pam untuk berfungsi. Apabila sistem pam ini tak dapat berfungsi, Tuan Yang Dipertua, seramai 29,000 hektar tanah yang bertanam padi itu tak dapat nak ditanam. Tuan Yang Dipertua, akibat daripada kegagalan menanam ini, kerugian pada keseluruhannya petani dan juga kerajaan lebih pada 300 juta. Subsidi input tak dapat digunakan, hasil padi tak dapat bertanam, jumlahnya ratusan juta. Tetapi kerajaan masih lagi menggunakan pendekatan piecemeal. Dicuba dibuat beberapa empangan-empangan kecil untuk menaikkan water level di rumah-rumah pam tertentu. Saya ingin merayu kepada kerajaan, tolong jangan membuat pendekatan yang piecemeal begini. Kerana sesuatu empangan bernilai 50 juta. Kita ada 3-4 rumah empangan sudah bernilai 200 juta. Oleh kerana itu, saya ingin mengesyorkan agar kerajaan, khususnya Kementerian Pertanian, menimbangkan dengan serius untuk membina sebuah baraj yang membolehkan menukar sistem mengepam tali air Kemubu, jelapan padi kedua terbesar dalam negara kita, daripada sistem pumping kepada sistem graviti. Dan ini hendaklah dilaksanakan dengan segera. Kerana setiap satu musim kita rugi 200-300 juta. Dan kalau berlaku dalam masa 2 tahun, 3 tahun, kos yang hilang adalah 5-6-700 juta. Berbanding dengan kos membina baraj yang barangkali hanya 100 atau 150 juta. Jadi saya merayu pada kerajaan agar mempertimbangkan perkara ini dengan segera. Oleh kerana ini baru hari awalan persidangan, kita ada banyak lagi masa lain. Saya ucapkan terima kasih Tuan Dipertua. Maka saya dengan ini menyokong usul yang dibawa oleh Lenggong, yang disokong oleh Tanjung Piai untuk menyampaikan, mempersembahkan ucapan menjunjung kasih atas titah ucapan diraja di Dewan yang Mulia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sila Yang Muhammad Gelang Batah. Yang pertama saya ucap tahniah dan Yang Dipertua pilih sebagai timbalan Yang Dipertua. Semalam saya berhadiri untuk menyokong usul junjung kasih Sri Paduka Baginda, titah ucapan Sri Paduka Baginda Yang Dipertua Agong kepada Dewan Yang Mulia ini. Semalam saya ada terima 2 surat daripada Setiausaha Parlimen yang menolakkan soalan-soalan yang saya ada kemukakan. Satu ialah mengenai subjek pentakwaan terpilih yang tadi sudah menjadi tajuk perbincangan, yang meminta Perdana Menteri mengatakan adakah kerajaan mengamalkan pentakwaan terpilih dan mengapa bekas Hakim Mahkamah Rayuan Muhammad Nur Abdullah dan bekas Ketua Penggarah Pelajaran Tan Sri Abdul Rahman Arsyad tidak didakwa meskipun membuat kenyataan yang berunsur hasutan dan perkauman selepas PRU 13. Dan soalan kedua ialah minta Menteri Dalam Negeri menyatakan mengapa beliau mudah tertipu dengan propaganda tidak berasas bahawa kononnya terdapat 3,000 tentera cyber Red Bean Army yang dibiayai DAP dengan membelanjakan sebanyak 100 juta ringgit sehingga 1 bilion ringgit sejak 6 tahun lalu.
Dan perkara ini Red Bin Army semalam pun ada di Bangkit, dan saya pernah kata bahawa ini semua tidak benar oleh kerana tidak berasas. DAP tidak ada membiayai apa-apa Red Bin Army, dan tidak keluar satu sen pun, dan untuk mengeluarkan falsu, fitnah, pembohongan. Tapi hari ini saya faham kenapa adalah cerita-cerita direkakan, oleh kerana ada laporan bahawa ada satu cadangan mau peruntukkan 250 juta ringgit oleh UMNO supaya melawan Red Bin Army. Sangat jelas bahawa inilah satu mereka yang mengeluarkan falsu-falsu ini, fitnah-fitnah ini adalah vested interest. Mereka mahu pemimpin-pemimpin UMNO belanjakan 250 juta ringgit untuk 5 tahun supaya fight Red Bin Army. Bukan fight Red Bin Army untuk memperkayakan mereka sendiri. Sekarang, inilah tujuan dan maklumat yang sebenarnya. Barulah hari ini saya faham kenapa ada itu cerita-cerita Red Bin Army. Itulah oleh kerana mereka adalah faedah sendiri. Tuan Ketua, Peraturan sejurus peraturan. Tuan Speaker, peraturan 36. 6 kurungan 6. Duduk. Dalam kata. Seorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkat jahat pada atas sesiapa lain. Jadi saya minta Tuan Yang Di-Pertua sila yang berkenaan gelang patah tarik balik. Terima kasih. Ni Yang Berhormat Tasik Gelugur, saya pendapat itu bukan sakan jahat. Sila teruskan. Keputusan Pilihan Raya Umum ke-13 diumumkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada membuat perjanjian untuk menadakan rencana pendamaian nasional atau National Reconciliation. Walaupun niat pengumuman itu mungkin baik, akan tetapi tindakan dan kata-kata Yang Amat Berhormat dan beberapa menteri kabinet dan ahli-ahli Barisan Nasional itu, beliau menunjukkan bahawa mereka tidak ada keinginan ataupun keikhlasan untuk menunaikan rencana itu. Pandangan yang sesat dan salah ini bahawa berpunca daripada pandangan bahawa ia adalah satu tsunami Cina yang menyebabkan BN kalah 7 lagi kerusi parlimen berbanding dengan PRU ke-12 dan gagal untuk memenangi kembali kerajaan Selangor dan Pulau Pinang, manakala pada hakikatnya ia adalah tsunami Malaysia yang menyaksikan penwakilan pembangkang diperkukuhkan lagi di peringkat persekutuan dan negeri. Tanpa kesedaran ini, tanpa komitmen untuk tidak membalas dendam dan sebaliknya untuk melaksanakan reformasi yang luas, rancangan pendamaian nasional Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah gagal sebelum ia bermula. Ia bukan satu tsunami Cina yang membolehkan Pakatan Rakyat untuk mengekalkan kerajaan negeri Kelantan. Ia bukan satu tsunami Cina yang hampir menyaksikan Pakatan Rakyat memenangi kerajaan negeri Terengganu, sebuah negeri di mana 96% daripada pengundi adalah pengundi Melayu. Ia bukan satu tsunami Cina yang membolehkan Pakatan Rakyat menambah kerusi Kuala Terengganu 88% Melayu, Kuala Nirus 98% Melayu, Dungun 96% Melayu, Temolo 64% Melayu, Alostar 41% Melayu, Sepang 57% Melayu dan Penambang 66% Sabah Bumiputera. Ia bukan satu tsunami Cina juga membolehkan PAS untuk menambah kerusi DUN di Selangor daripada 8 ke 15, di mana semua kerusi DUN ini adalah kerusi majoriti pengundi Melayu. Ia adalah tsunami Malaysia yang menyaksikan semua parti Pakatan Rakyat. Kinabatangan. Petang. Pakatan Rakyat menambah sokongan di Semenanjung Malaysia. Ia adalah tsunami Malaysia yang menyaksikan Pakatan Rakyat memenangi 713,000 lebih undi daripada Barisan Nasional di Semenanjung Malaysia. Kalau begitu saya keluar dulu, Tuan Ketua. Ia adalah tsunami Malaysia yang membolehkan Pakatan Rakyat memenangi 51% daripada jumlah undi yang bermaksud bahawa kerajaan Barisan Nasional yang berada sekarang adalah kerajaan yang disokong oleh minoriti.
Ia adalah tsunami Malaysia yang menyaksikan kadar sokongan Barisan Nasional jatuh sebanyak 5% di negeri Perlis, di mana 85% adalah pengundi Melayu. Ia adalah tsunami Malaysia yang menyaksikan kadar sokongan Barisan Nasional jatuh sebanyak 4.3% di negeri Pahang, di mana 70% adalah pengundi Melayu. Ia adalah tsunami Malaysia yang menyaksikan kadar sokongan Barisan Nasional jatuh sebanyak 7% di negeri Sabah, di mana 80% adalah pengundi Sabah Bumiputra. Ia adalah tsunami Malaysia yang menyaksikan kadar sokongan Barisan Nasional jatuh sebanyak 10% di negeri Johor, di mana 53% adalah pengundi Melayu, 39% adalah pengundi Cina dan 7% adalah pengundi India. Pemimpin-pemimpin Barisan Nasional termasuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak mahu rakyat Malaysia, malah penyokong-penyokong mereka sendiri untuk tahu bahawa terdapat sebanyak kerusi majoriti Melayu dan Bumiputra Sabah dan Sarawak di mana sokongan untuk BN itu telah jatuh dengan begitu ketara, tetapi tidak mencukupi untuk BN kalah di kerusi-kerusi ini. Misalnya di Kangah, 81% Melayu, sokongan UMNO jatuh 16%. Di Sungai Besar, 66% Melayu, sokongan UMNO jatuh 10%. Di Saratok, 49% Dayak, 44% Melayu Mindanao ini. Sarawak, sokongan BN jatuh 24%. Di Baram, 70% Dayak, sokongan BN jatuh 17.4%. Di Sabah, BN memenangi 4%. 4 kerusi majoriti Sabah Bumiputra di Kota Marudu, Keningau, Tenom dan Pensiangan dengan kurang daripada 50% undi popular. 2.30 kita sambung. Terima kasih. Baiklah Yang Berhormat, kita tangguhkan sehingga pukul 2.30 petang ini.